Okey, untuk pelajar tingkatan 5, topik daripada graf fungsi, lurikkan kawasan yang mematuhi ketaksamaan yang diberi. Okey, linear inequality yang diberi. Okey, biasanya soalan ni mereka akan bagi 3 persamaan. Alright, biasanya lah 3 persamaan dia akan bagi. Kalau kamu perhatikan persamaan pertama, y lebih besar atau sama dengan x, y lebih besar sama dengan 5 tolak x dekat sini, dan y lebih kecil daripada x. So kalau kamu lihat dia ada 3 persamaan. Alright, cikgu bagikan dengan kotak satu, yang ni yang kedua, dan yang ni adalah yang ketiga. Okey, soalan yang basic ni dia akan bagi 2 persamaan lah. Kita tengok dulu. Okey, y lebih besar sama dengan x. Mana garis dia? Ni y sama dengan x, y, x. Dua ni lah, inilah garis yang mematuhi. Okey, so lebih besar, lebih kecil. Macam mana kita nak lurikkan kawasan dia? So assume macam ni je. Ni garis. Kalau atas ni besar, bawah dia kecil. So atas ni bahagian yang besar, bawah dia bahagian yang kecil. Cubalah ingat macam ni paksi paksi y. Katakan ni paksi y. Yang ni kosong. Atas dia nilai dia meningkat positif kan, dia lebih besar. Bawah dia nilai dia negatif, lebih kecil. So kita anggap yang atas ni sebagai positif, bawah ni adalah negatif. So garis yang sama, katakan garis ni sudah condong sikit macam ni. Pen dia, okey. Ni garis dia, atas besar, bawah kecil. Kalau dia sudah condong seperti ini, masih atas besar kan, bawah dia adalah apa? Kecil. So garis yang sama, kalau dia sudah condong, atas ni besar, bawah ni kecil. Garis yang sama, katakan dia condong sebelah sini pula sekarang, masih atas ni besar, bawah ni apa? Kecil. So saya harap cikgu pelajar faham konsep ini. So konsep ni yang paling penting. So y sama dengan x, tapi dia kata y lebih besar. Kalau besar, dia di bahagian atas. Ni garis dah condong macam ni, masih lagi besar di atas. Yang atas ni adalah besar, bawah ni adalah kecil. So jawapan dia hanya ada di kawasan atas, bawah garis ini tak ada jawapan. Yang kedua, y lebih besar daripada x, 5 tolak x. Okey, y lebih besar 5 tolak x. Inilah persamaan yang dia sudah bagi. So dia pun besar juga. Kalau besar, dia bahagian atas. So maksudnya tadi dekat sini tak ada jawapan, sekarang atas saja. So sini semua tak ada jawapan lah. Jawapan dia hanya sampai dekat atas sini saja. Persamaan ketiga ni biasa dia tak bagi. Dia tak bagi dalam gambar ni. Kita kena lukis sendiri. So dia kata y lebih kecil daripada 5. So kalau dia bagi dua number je macam ni, senang je. Y 5 paksi y 5. Ni number yang dia bagi kan. Dia kata lebih kecil. Apa yang penting adalah kamu kena tengok. Kalau simbol seperti ini, dia kita gunakan garis putus. Kalau dia ada tanda sama dengan dekat bawah, maka kita gunakan garis solid. So, y 5. Ni adalah y, ni adalah 5. Maka kita buat garis putus-putus di sini. Gunakan pembaris lah. Alright. So, y lebih kecil tu atas ke bawah? Bawah kan. So, kita dah tahu. Mana 3 tempat yang bertindih tadi? 1, 2, 3. So, ini adalah graf pertama. Graf kedua, graf ketiga. 3 tempat graf-grafnya bertindih adalah di sini. Maka di sinilah you punya jawapan. Itu cara yang paling simple lah kita boleh buat. Okay. So, kita cuba lihat soalan kedua sekarang. Soalan kedua pula is the same thing. Ada 3 persamaan. Y 8 tolak X. Ini persamaan pertama. Yang kedua, 2Y 8 tolak X. Ini persamaan yang kedua. Dan Y 4 persamaan yang ketiga. So, Y 8 tolak X. Ada tak? Y 8 tolak X. Sudah ada persamaan ni. Dia kata lebih kecil. Kalau ni garis lebih kecil tu bahagian bawah. Atas ni tak ada jawapan. Yang kedua, 2Y 8 tolak X. 2Y 8 tolak X. Dia kata lebih besar. Kalau lebih besar, atas jawapan, bawah ni tak ada jawapan. So, jawapan dia dekat atas. Somewhere dalam sinilah. Tapi, dalam ni dia boleh juga meningkat sampai atas sana. Let's look at this. Y lebih kecil daripada 4. Mana Y 4? Y 4. Inilah garis dia. Garis putus-putus ke garis solid? Garis putus-putus. Maka kita kena buat satu garis putus-putus dekat sini. Gunakan pembaris lah ya. Bila kamu buat garis putus-putus dekat sini, dia lebih kecil bawah. So inilah kawasan yang mereka maksudkan. Lebih kecil daripada garis ni, lebih besar daripada garis ni, dan lebih kecil daripada garis ni. So inilah kawasan yang kamu kena lurikkan. Okey, jom kita lihat soalan ketiga pula sekarang. So, soalan ketiga pun sama juga. Kita ada satu persamaan dekat sini. Yang ni adalah persamaan yang kedua. Yang ni adalah persamaan yang ketiga. So, kita ada 3 persamaan. So, apa yang kita buat sekarang? Sama lah macam kita buat tadi. Y negatif X 4. Mana ada? Y negatif X 4. Ni garis dia. So, dia kata lebih kecil. Kalau lebih kecil, dia ada di bahagian bawah. So atas ni memang tak ada jawapan. Yang kedua, y x negatif 1. Y x negatif 1. Inilah garis dia. Dia kata lebih besar. So dia ada di atas garis ni. So tadi dekat bawah, sekarang dekat atas. So kamu dah nampak tak? Lebih kurang jawapan dia dalam kawasan sini. Okay, lebih kurang dalam sini. Tapi ada persamaan yang ketiga. Y lebih kecil daripada 3. So dia kata y 3. Ni y.
Ni 3. Garis putus-putus kita kena buat sebab dia tak ada tanda sama dengan. Okey, dah buat garis putus-putus. Okey, dia lebih kecil. Lebih kecil tu dekat bawah. So, walaupun tadi kita dapat jawapan dalam kawasan sengit, dia kena ada di bawah. Maka, di sinilah jawapan anda untuk soalan ini. Okey, so soalan nombor 3 sudah settle. Jom kita lihat soalan yang keempat. Okey, soalan keempat ni dia kata, samalah. Dia ada 3 persamaan. 1 di sini. Yang ni persamaan yang kedua. Dan yang ni persamaan yang ketiga. Tapi dalam soalan ni, tengok dia bagi berapa graf. Y, X tambah 7. 1 je garis dia bagi. Yang dua-dua ni dia tak bagi. Tak apa, kita tengok dulu. Y lebih kecil sama dengan. So, ini garis dia. Dia lebih kecil. Maksudnya jawapan dekat bawah. Tak atas ni tak ada jawapan. Bahagian dia, jawapan dia hanya di bawah sahaja. So, yang ni pula, Y lebih kecil sama dengan negatif X. Okay. So, mana graf Y dengan X ni? Y lebih kecil daripada negatif X. So, kita kena dapatkan dulu graf Y sama dengan negatif X. Kita kena tahu graf dia dekat mana. Itu soalan dia. So, macam mana kita nak buat graf ni? Senang je. Biasanya, kamu buat graf, kamu akan ada 2 nilai. Iaitu nilai X dan nilai Y. Untuk bahagian B, ingat tak? Kita buat bahagian B garis lurus. So, X dan Y. So, tengok graf ni. Dalam graf ni, kamu ambil nilai-nilai yang ada. Negatif 6, negatif 2, kosong. Kamu boleh ambil nilai-nilai ni. So, let's say cikgu ambil 3 nilai. Cikgu ambil negatif 6. Lepas tu, nilai X ni cikgu ambil negatif 2. Dan satu lagi nilai X cikgu ambil adalah kosong. Katakanlah cikgu ambil 3 ni. Sekarang masukkan dalam persamaan ni. So, persamaan kan kata Y sama dengan negatif X kan. So, X awak kalau negatif 6 masuk dalam sini, dia akan jadi Y sama dengan negatif X2 negatif 6. Buka kurungan Y sama dengan berapa? 6. So, cikgu tulislah dekat sini 6. Okey. Kalau cikgu masuk negatif 2, cikgu akan dapat apa? Cikgu akan dapat 2. Kalau saya masuk kosong, masih dapat kosong. So, inilah titik yang kamu dapat. Kalau X negatif 6, Y 6. X2 negatif 6, Y dia berapa? 6. Dekat sini lah titik pertama dia. Okey. Titik kedua, X dia negatif 2, Y dia 2. X2 negatif 2, Y dia 2. Inilah titik yang kedua. Yang ketiga pula, 0, 0. Inilah titik dia. Apabila cikgu sudah dapat 3 titik, apa yang cikgu buat sekarang? Senang je. Kita lukis je lah garis. Kita lukis garis. Okey, kamu kena gunakan pembaris dan lukis. So, kamu kena sambung je 3-3 garis ni. Buat garis je. Tapi pastikan yang ni adalah lebih kecil sama dengan. So, kamu kena buat garis yang solid. Kamu mesti kena gunakan pembaris. Okey. Cikgu punya pembaris. Anak aku dah ambil dah. So, saya terpaksa buat garis macam ni. Kamu jangan buat macam ni. Kamu kena guna pembaris ya. Okey. Lepas tu, garis yang ketiga pula. Y1. Mana Y? Ni Y1 dekat sini. Y1 dekat sini. Okey. Ini titik dia. So, saya kena buat garis lurus ke garis putus-putus? Putus-putus sebab tanda dia tak ada sama dengan. So, kita buat garis putus-putus dekat sini. Okey, apabila kita buat garis putus-putus, yang inilah kita akan dapat Y sama dengan berapa? 1 dia lebih besar. Lebih besar tu ada di bahagian atas. So, bawah garis ini. Yang ni kecil bawah garis dan lebih atas. So, ini adalah kawasan yang mematuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini.